I don't think a homosexual tendency or an attraction to somebody of the same gender is a sin. I think that's a natural feeling. I think when you start engaging in a lifestyle and you act upon that tendency, then because it goes against what I believe God designed, then I think that's clearly a sin. For me, I never correct people because many times people do confuse me as sir. I don't, it doesn't faze me. However, I'm born in a female body, I'm a she. There are times where my girlfriends have said, oh, my boyfriend this and that, just because of their comfort zone. They don't want to have to deal with the whole social stigma. So you're comfortable with them presenting you as a male? It doesn't faze me. Really? It doesn't faze me at all because my identity and my expressions are masculine, and I've come to the terms and the realization that I don't need to chop up my body into different pieces to fit in the social little box that is man. If you want to address me, you can address me as he or she or them or girl Becky with the good hair or Beck. Yeah. It doesn't, as long as the term is respectful, I will take it. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada kajian kami. Permasalahan berhubung dengan gejala sosial merupakan antara isu utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara-negara di dunia, termasuk di Malaysia. Pada peringkat antarabangsa, banyak negara-negara maju telah mula mengetengahkan isu ini sehingga ada segelintir negara yang menganggap perbuatan ini adalah salah dan jenayah berat jika diamalkan secara terbuka. Namun begitu, perundangan yang wujud di Malaysia berhubung dengan gejala LGBT ini dilihat masih samar walaupun pada dasarnya perbuatan ini adalah salah secara umum. Pada masa yang sama, banyak pihak telah tampil untuk mengetengahkan isu ini dan mengeluarkan langkah-langkah seperti seminar, ceramah dan program-program berbentuk kesedaran. Namun, usaha-usaha ini dilihat tidak begitu memberi impak, malah telah menjadikan golongan LGBT ini lebih agresif dan tampil secara terbuka untuk mempertahankan perbuatan mereka sebagai satu hak kebebasan kepada individu. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengetengahkan isu LGBT secara lebih terperinci dan mencadangkan beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi gejala ini. Dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan, pelbagai penulisan dan kes dirujuk sebagai mendapatkan data yang bersesuaian. Hasil daripada penulisan ini akan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menyelesaikan isu gejala LGBT ini dari sudut pendekatan undang-undang dan penguatkuasaan. Setiap kajian mesti ada objektif tersendiri. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenali pasti punca berlakunya gejala LGBT di Malaysia. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui kesan-kesan yang berlaku terhadap orang ataupun individu serta masyarakat yang terlibat dengan gejala ini. Selain itu, kajian ini dapat membantu mengkaji tentang perspektif dan pandangan masyarakat di Malaysia terhadap gejala LGBT ini. Berdasarkan pandangan-pandangan oleh masyarakat Malaysia, sedikit sebanyak dapat mengukuhkan lagi kajian ini serta dapat merungkaikan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan gejala LGBT ini. Objektif kajian seterusnya adalah untuk melahirkan kesedaran terhadap masyarakat tentang, terutamanya yang beragama Islam, tentang gejala bahaya iaitu LGBT. Bukan itu sahaja, kajian ini berupaya menimbulkan perasaan bersatu padu dalam kalangan masyarakat bagi menentang gejala ini daripada menular dalam kalangan bangsa, agama dan negara. Maknyah dan perkembangan di Malaysia. Korang tahu kan maknyah tu apa? Senang cerita adalah pondan. Pondanan yang lari-lari pada sasa tu kan, tapi suara jantan tapi bergaya macam perempuan. Dia bukan lembut tau. Dia ni berpakaian perempuan dan menyerupai perempuan. Okey, kita baca pengenalan tentang maknyah. Maknyah merujuk kepada seseorang yang tidak menginginkan kepada pengesahan jantina melalui intervensi perubatan atau seseorang yang menganggap bahawa mereka terjatuh antara dua jantina. Golongan ini pada permulaannya adalah bersifat individu dan dikategorikan sebagai penyakit psikologi.
Namun, pada akhir-akhir ini telah berlaku anjakan paradigma dalam kalangan golongan ini sehingga membentuk organisasi dan ideologi tersendiri di Malaysia. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah menelusuri perkembangan golongan maknyah di Malaysia bermula daripada permulaannya sehingga membentuk ideologi dan organisasi yang tersendiri. Kajian ini juga akan meneliti aktiviti yang dilakukan serta tuntutan yang diminta oleh gerakan maknyah. Kajian ini mengaplikasikan metodologi kualitatif melalui kajian kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati pelbagai perkembangan yang ketara terhadap jumlah golongan maknyah di Malaysia. Perkembangan ini juga turut dipengaruhi oleh organisasi mereka yang bergerak aktif, menyebarkan ideologi dan menuntut hak-hak mereka dalam komuniti. Justeru, senario ini perlu diberi perhatian dan tindakan segera oleh pihak kerajaan bagi memahami serta mengekang perkembangan golongan maknyah di Malaysia. Sumber buku dan jurnal. Kami telah menjumpai beberapa buah buku yang menulis mengenai LGBT. Menurut Counselling Gay Men and Lesbian tahun 2002, 5 punca seseorang itu menjadi LGBT ialah masyarakat, kerja, seks, diri sendiri dan juga semangat spiritual. Kelima-lima punca ini saling berkait dan mampu menjadikan naluri seks seorang itu berubah. Perasaan stres dan kurangnya sokongan daripada masyarakat membuatkan mereka semakin keliru dengan orientasi seks mereka sendiri. Menurut buku ini juga, LGBT bukan hanya melibatkan seks semata-mata tetapi turut melibatkan perasaan kasih sayang dan juga mahukan perhatian yang tidak mampu diberikan oleh sesetengah masyarakat. Di samping itu, buku ini juga menerangkan pelbagai cara memberi kaunseling kepada golongan LGBT ini, dengan antaranya tidak perlu terlalu prejudis, sentiasa bersikap sensitif terhadap perbualan, menjadi pendengar yang baik dan memahami masalah yang dihadapi oleh golongan ini. Golongan LGBT juga memerlukan sokongan untuk kembali ke jalan yang benar disebabkan mereka mempunyai rasa takut dan malu menghadapi masyarakat. Buku ini juga banyak menceritakan mengenai pengalaman mereka yang terjebak dalam aktiviti LGBT ini, di mana ada yang mengalami penyakit kelamin, didera secara seksual sehingga menyebabkan naluri seks mereka berubah, dan ada juga masalah penglibatan agama. Di dalam buku seterusnya iaitu Gay Masculities tahun 2000, banyak membincangkan mengenai kehidupan sosial seorang gay. Sejarah gay turut disertakan dalam buku ini, di mana ia berlaku pada zaman Victoria ketika hubungan lelaki dan perempuan dipisahkan disebabkan sesetengah lelaki mula berperwatakan seperti perempuan, dan disitulah tercetusnya budaya songsang. Berbagai kisah bagaimana seorang lelaki boleh terjebak dalam kancah gay turut disertakan dalam buku ini. Berbeza pula dengan buku Handbook of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender Administration and Policy tahun 2004. Banyak menceritakan polisi-polisi yang perlu dihadapi golongan LGBT dan hak-hak yang mereka punyai. Buku ini banyak menceritakan mengenai undang-undang yang perlu dihadapi oleh golongan LGBT ini, antaranya Undang-Undang Sodomi, hak asasi manusia dan juga penerimaan golongan gay di dalam khidmat tentera. Walau bagaimanapun, undang-undang dan polisi yang diterangkan dalam buku ini banyak berpandukan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Australia. Ia boleh digunapakai oleh setiap negara disebabkan banyak polisi ini telah dipersetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Buku ini juga mengaitkan golongan LGBT dengan agama. Ia mengkaji interpretasi setiap agama dan perspektif mengenai LGBT. Di samping itu, buku ini turut menyenaraikan negara-negara yang mengakui golongan LGBT dan menerima mereka sebagai sebuah masyarakat yang normal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hani Hazika. Jadi sekarang ni saya ingin menerangkan tentang konsep dan teori LGBT. Sebagaimana kita tahu yang telah diperkatakan oleh Ashri dan Syafiq,
LGBT merupakan satu komuniti yang terdiri daripada lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Kelompok ni juga boleh dikenali sebagai homoseksual. Jadi dah banyak teori dan konsep yang telah dikeluarkan oleh para ilmuwan, para pengkaji dan daripada seluruh dunia. Jadi sekarang ni saya ingin mengupaskan beberapa daripadanya. Antaranya daripada Profesor George Rice daripada University Western Ontario. Jadi Profesor Rice ni telah membuat satu kajian di mana dia memilih 52 pasang adik-beradik yang homoseksual. Maksudnya dia pilih pasangan adik-beradik yang salah satunya ada yang terjebak dalam LGBT ni. Jadi hasil yang ataupun kesimpulan yang telah dibuat oleh profesor ini, dia tidak menemukan sebarang genetik iaitu kromosom yang ada persamaan di kromosom XQ28. Jadi daripada hasil ini ia membuktikan bahawa sebenarnya genetik bukanlah merupakan faktor utama berlakunya LGBT di sekeliling kita. Okey, ada satu istilah lagi di mana perkataan there is no gay in gen. Benda ni ditulis oleh seorang penulis yang bernama Andrea Jenner, pengkaji genetik yang belajar di Broad Institute of MIT di Harvard in Cambridge. Jadi Andrea Jenner ni telah mengeluarkan satu jurnal dan disokong 100% disokong oleh Melinda Mills. Jadi jurnal dia telah disokong 100% oleh Melinda Mills yang merupakan adalah psikologis daripada University of Oxford, UK, di mana dia pun mempelajari tentang genetic basic of reproductive behavior. Jadi dia pun sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Andrea Jenner, iaitu para pengkaji tentang genetik dalam LGBT. Jenner ni dengan rakan-rakan kolejnya telah menganalisis dan telah mengeluarkan satu kesimpulan di mana dia menjumpai hanya 25% sexual behavior yang boleh explain dalam genetik. Yang selebihnya telah dipengaruhi oleh persekitaran dan juga culture factor. Okey, disebabkan itu saya ingin menanyakan kepada anda semua, kita memikir guna logik dan akal. Jika homoseksual adalah genetik, disebabkan oleh genetik, jadi siapa yang dipersalahkan? Bukankah Tuhan yang mencipta manusia, dan adakah Tuhan yang mencipta homoseksual? Jadi kita ingin menyalahkan Tuhan? Adakah kita nak salahkan Tuhan? Itu persoalan saya. Jadi daripada situ kita merujuk pada teori daripada dari segi agama, daripada pandangan ulama, daripada pandangan dalil dan hadis. Jadi antaranya yang saya ingin ambil daripada penceramah Zakir Naik, kerana sebagaimana kita tahu penceramah Zakir Naik merupakan penceramah yang terbuka dan antaranya menyentuh pasal isu ini. Jadi penceramah ini telah mengatakan bahawa Allah berfirman dalam surah, Allah telah beriman dalam Quran dalam surah Al-A'raf chapter 7 ayat 81, di mana ia mengatakan, apakah kamu lebih memilih lelaki daripada perempuan? Jadi ayat ini Allah menegur kepada para homoseksual, dia nak pilih lelaki ke perempuan. Allah berfirman juga dalam ayat Quran surah Ar-Rum chapter 30 ayat baris 51 bahawa dia telah meletakkan cinta di antara hati suami dan isteri. Para penyelidik mengatakan bahawa Allah telah menentukan bahawa jika ingin bercinta atau berkahwin, ianya haruslah lelaki dan perempuan, bukannya lelaki bersama lelaki dan perempuan bersama perempuan, daripada ayat ini. Selain itu, menurut Dr. Muzamil daripada The Islam Society of North America, dia telah mengatakan bahawa sebenarnya transgender ni
adalah penyakit ataupun dosa yang dilakukan oleh manusia. Beliau menyatakan bahawa orang yang sebegini, bertindak sebegini sebenarnya mempunyai kurang ilmu ataupun didikan semasa kecil. Setelah saya mengupaskan beberapa teori ini, jadi sebenarnya menurut pelbagai aspek, LGBT adalah merupakan komuniti yang tidak normal. Okey, pada pendapat saya, jika kita melampaui sesuatu batas, kita akan terus untuk menginginkannya. Jadi benda yang tidak normal, kita akan jadi normal sebab kita dah sering melakukan benda tu ataupun kita melihat benda tu kerap di sekeliling kita. Jadi faktor utamanya adalah culture lah, environment, persekitaran. Jadi faktor utama saya rasa adalah persekitaran dan faktor culture, which is orang yang bersama kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang LGBT ini, so kita secara tidak langsung akan terpengaruh dengan tindakan ini. Dan akhir sekali, pendapat saya, jika kita terlalu terbuka tentang sesuatu benda dan tidak mengambil faktor dan tidak mengambil berat tentangnya, kita sendiri akan mengatakan benda yang salah jadi betul. Dan juga disebabkan oleh sikap ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Itulah faktor kenapa LGBT sekarang sangat giat dilakukan di seluruh negara. Itu sahaja daripada saya. Kita terus ke segmen seterusnya. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are a transgender. What shows that I'm gay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Syarul Nizam. Di sini saya akan terangkan tentang hasil kajian kami dan cadangan. Berdasarkan hasil kajian kami mendapati majoriti rakyat Malaysia belum terdedah lagi dengan gejala LGBT ini. Hal ini kerana individu yang terlibat dengan gejala LGBT ini di Malaysia tidak menunjukkan diri masing-masing kerana masih malu untuk melakukan hal sedemikian di khalayak ramai. Budaya LGBT ini memang tidak diterima oleh sebahagian besar masyarakat Malaysia kerana mereka mempunyai pegangan agama yang kuat dan memahami tentang diri mereka sendiri. Masyarakat Malaysia menganggap budaya LGBT ini akan merosakkan keturunan yang sedia ada dan merosakkan imej keluarga maupun negara. Selain itu, majoriti masyarakat Malaysia bahawa LGBT ini merupakan perlakuan yang tidak bertamadun. Sebagai seorang insan yang berfikir secara rasionalnya, seharusnya kita tahu bahawanya perlakuan LGBT ini tidak dapat diterima oleh semua orang dan membawa ketidakselesaan kepada orang sekeliling kita. Sekiranya gejala LGBT ini boleh rasa mereka yang mengamalkannya sama seperti manusia yang tidak bertamadun dan tidak tahu apa yang mengenai adab dan tata susila hidup ini. Seperti yang kita ketahui, majoriti rakyat Malaysia setuju bahawa LGBT membawa kesan negatif kepada diri mereka, imej keluarga dan negara. LGBT ini merupakan gejala yang teruk dan memberi kesan terhadap masyarakat dan juga kanak-kanak di bawah umur. Pada masa ini, kita boleh lihat gejala LGBT ini berluasa kerana mereka cenderung melakukan aksi ini secara terang-terangan tanpa memilikikan pandangan orang lain terhadap mereka. Perkara ini secara tidak langsung menukarkan perspektif kanak-kanak yang melihat dan mereka mungkin mengambil contoh tersebut untuk diamalkan nanti. Berdasarkan dapatan kajian yang kami lakukan semasa soal sidik, masyarakat Malaysia tidak mudah terpengaruh dengan gejala ini. Hal ini kerana disebabkan mereka mampu berfikir secara waras dan tidak melakukan perbuatan dan tingkah laku yang mungkin memalukan imej diri atau keluarga. Walaupun gejala LGBT ini tidak mendapat sokongan daripada masyarakat Malaysia kita, namun masih ada segelintir masyarakat yang memperjuangkan hak LGBT ini.
sebagai seorang insan yang normal dan bukan yang dianggap sebagai makhluk pelik. Memang ada insan yang berfikir rasional walaupun kita tidak dapat menerima golongan LGBT. Kita juga tidak patut mengeluarkan kata-kata kesat demi kepuasan diri kita sendiri. Menghormati semua orang merupakan tanggungjawab dan disiplin sebagai seorang manusia. Kerajaan haruslah mendirikan kempen bagi menangani LGBT ini dan menghalang daripada terus menular dalam kalangan remaja bagi membentuk bakal pemimpin negara yang berdedikasi dan berakhlak tinggi. Justru itu, seharusnya remaja di Malaysia bebas daripada pengaruh yang tidak memurah ini. Majoriti rakyat Malaysia menolak budaya LGBT ini secara mentahnya kerana perbuatan ini hanya mendatangkan impak negatif seperti merosakkan akhlak, meruntuhkan institusi keluarga serta bertentangan dengan ajaran agama. Justru itu, budaya LGBT harus dibasmi agar tidak terus menular dalam masyarakat kita. Antara cadangan yang kami kemukakan daripada soal selidik yang diberikan oleh petition ialah ibu bapa haruslah sentiasa memantau anak-anak mereka dari kecil dan jika mendapati anak mereka berkelakuan pelik haruslah segera berjumpa dengan doktor atau kaunselor yang pakar. Antaranya cara ibu bapa untuk memantau anak-anak mereka dari segi sosial mereka, dari segi pergaulan mereka dengan rakan-rakan mereka supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif. Sebagai contohnya yang kita lakukan adalah LGBT ini adalah perkara negatif yang sedang tersebar dalam masyarakat kita. Selain itu, guru-guru atau tenaga pengajar di sekolah atau IPTS haruslah memberi pendahan kepada pelajar bagi mengelakkan terjebak dalam gejala LGBT ini. Akhir sekali, kita sebagai seorang insan yang berfikir secara rasional mestilah sentiasa mengingatkan diri sendiri supaya tidak melakukan perbuatan dan tingkah laku yang membawa kesan negatif kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Sekian dari saya, Muhammad Fizi. Then check this out. Berdasarkan borang soal selidik yang telah kami edarkan, kami berjaya menganalisis perspektif masyarakat Malaysia terhadap gejala LGBT ini. Seperti yang sudah tersedia maklum, borang soal selidik tersebut mempunyai 10 penyataan yang mempunyai pilihan ya atau tidak. Berikut adalah jadual dan graf menunjukkan bilangan pendapat daripada masyarakat Malaysia. Dalam graf yang kami telah sediakan, kami mendapati seramai 88 responden mengenali istilah LGBT ini. Dan ini bermakna kebanyakan masyarakat di Malaysia mengetahui dan mengenali masalah LGBT yang terdapat di Malaysia. Daripada soal selidik ini, seramai 52 responden terdedah dengan masalah LGBT ini. Dan majoriti mereka berada pada umur 18 tahun ke atas. Seterusnya, daripada soalan yang kami telah sediakan, peratusan rakyat Malaysia menganggap LGBT ini sebagai pelakuan yang tidak bertamadun adalah sebanyak 78%. Ini kerana ramai responden telah memberi jawapan bahawa budaya LGBT ini memberi kesan negatif kepada masyarakat Malaysia dan diri mereka. Soalan seterusnya pula, kebanyakan responden yang masih tidak menerima dan memandang serong kepada golongan LGBT di Malaysia. Soalan berikutnya pula, kami mendapati internet adalah sumber utama para responden untuk mendapat maklumat tentang LGBT ini. Justru, masyarakat Malaysia mestilah menapis dahulu maklumat yang diterima agar tidak terpengaruh dengan LGBT. Di sini kita dapat lihat pendedahan tentang LGBT daripada keluarga adalah yang paling rendah. Oleh itu, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dari segi agama ataupun memberi pendedahan tentang masalah LGBT ini sejak dari kecil supaya anak mereka tidak terlibat dalam isu LGBT ini. Dari soalan yang
dinyatakan dalam soal selidik, ramai responden memberi jawapan bahawa LGBT ini memberi kesan negatif kepada masyarakat Malaysia dan diri mereka. Antaranya dari segi kesihatan, imej diri, imej keluarga dan seterusnya imej negara turut terjejas. Namun, terdapat sebahagian responden yang mengatakan golongan LGBT ini tidak memberi kesan negatif sekiranya mereka menjaga perlakuan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Melalui pernyataan ini, kami mendapati bahawa golongan LGBT ini masih tidak dapat diterima oleh masyarakat Malaysia. Namun, ada juga tidak memandang serong dan bersimpati terhadap golongan LGBT. Untuk soalan seterusnya pula, kebanyakan responden yang masih tidak dapat menerima dan memandang serong kepada golongan LGBT di Malaysia. Melalui pernyataan ini, kami mendapati golongan LGBT masih tidak diterima oleh masyarakat Malaysia. Namun sebegitu, walaupun golongan LGBT ini tidak diterima oleh masyarakat Malaysia, kita janganlah memandang serong kepada golongan LGBT dan menghina mereka. Kesimpulannya, LGBT ini boleh didefinisi sebagai golongan songsang dan menyalahi norma akal walaupun diterima oleh masyarakat barat. Namun LGBT ini tidak sesuai diamalkan negara timur seperti Malaysia kerana bertentangan dengan budaya dan agama. Undang-undang LGBT ini juga perlu diperketatkan bagi membendung gejala ini menular. Tambahan pula, hasil daripada soal selidik mendapati majoriti menolak LGBT ini kerana dianggap sebagai tidak bertamadun dan mampu memberi kesan negatif kepada diri dan masyarakat. Terima kasih.